Assalamualaikum, salam sejahtera. Kali ini saya nak kongsi berkaitan tentang AKPK, pengalaman saya sendiri. Saya ada masalah hutang lapuk pada tahun 2016, di mana dalam tempoh 14 hari saya kena selesaikan hutang lapuk itu. Jadi dalam keadaan kelam kabut tu, saya buat semakan dengan sitos dan memang nampak masalah kewangan yang saya akan hadapi. Jadi daripada situ saya tanya dengan kawan-kawan macam mana nak selesaikan masalah, dan kawan-kawan kata why not saya refer masalah saya kepada AKPK. Jadi daripada situ saya buat search tentang AKPK dan saya dapatkan info yang lebih lanjut tentang AKPK. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kali ini saya nak share pengalaman diri saya sendiri berkaitan tentang AKPK. Apa itu AKPK? Sebelum saya mendapat masalah ni, saya langsung tak tahu berkaitan tentang AKPK. Tapi pada tahun 2016, tidak semena-mena saya dapat satu notis tuntutan hutang lapuk. Selepas saya dapatkan maklumat daripada website AKPK, saya lihat apa yang sebenarnya kita perlukan. Yang pertama ialah bukan sitos report tetapi CCRIS report, iaitu report kewangan kita yang dikeluarkan sendiri oleh AKPK. Jadi senang cerita, Bank Negara Malaysia, AKPK hanya menerima penyata kewangan peribadi CCRIS yang dikeluarkan sendiri oleh Bank Negara. Jadi ada cara yang elektronik, register, activation, dan daripada situ dapatkan penyata CCRIS. Tetapi saya belajar lagi satu benda. Bukan saja penyata CCRIS penting, tetapi menghadiri taklimat AKPK tu lagi penting, sebab daripada situ barulah kita boleh dapatkan pengaktifan kita punya akaun. Untuk dapatkan penyata CCRIS, yang paling mudah ialah anda pergi ke pejabat Bank Negara Malaysia di tempat anda dan masukkan IC anda di CCRIS kiosk. Bila anda masukkan IC anda di situ, scan, keluarlah penyata kewangan anda. Tapi bila dapat penyata kewangan tu, baru saya tahu kita kena masuk program taklimat AKPK pada hari yang sama lah. Jadi selepas ambil penyata CCRIS melalui kios, masukkan IC, keluarkan penyata, terus ke resepsionis dan minta pendaftaran untuk sesi taklimat AKPK. Biasanya perkara itu dalam hari yang sama. Kalau slot pagi dah penuh, akan pergi slot yang petang lah. Macam saya masuk slot yang petang. Daripada situ kita dapat masuk sesi taklimat. Tak silap saya, semasa proses taklimat AKPK dengan pegawai Bank Negara, peserta sekitar 20 hingga 30 orang, agak ramai lah. Jadi anda perkenalkan diri, daftar, letak nombor IC, ya. Dan kemudian ada proses perbincangan dua hala lah. Jadi daripada itu pegawai Bank Negara akan tanya apa masalah hutang anda. Tapi majoriti yang datang berkaitan tentang isu kereta. Jadi kereta ni senang cerita perangkap nombor satu kepada kemuflisan lah. Dalam sisi taklimat, pegawai Bank Negara Malaysia akan menerangkan 4 syarat untuk kita layak menyertai program AKPK. Yang pertama, mestilah positif net income, iaitu kita ada kemampuan untuk bayar hutang. Yang kedua, keseluruhan hutang kita yang akan didaftarkan adalah bernilai bawah RM5 juta. Yang ketiga, belum ada prosiding mahkamah. Yang keempat, kita belum lagi dihukum atau disabitkan bankrupt, muflis oleh pihak mahkamah. Jadi kalau 4 syarat tu dipenuhi, kita layak. Jadi selesai saja menghadiri taklimat tu, kita tunggu notification daripada AKPK tentang pengaktifan kita untuk mendaftar secara online dalam sistem portal AKPK. Jadi prasyarat untuk berdaftar secara online ialah menghadiri taklimat. Kalau anda menghadiri taklimat tu, maka kita akan didaftarkan oleh AKPK, diaktifkan kita punya nombor IC
barulah kita boleh daftar secara online. Untuk memudahkan proses permohonan anda nanti, ada beberapa dokumen yang pihak AKPK perlukan daripada anda, iaitu salinan IC, slip gaji selama 3 bulan, statement EPF, statement CCRIS, statement penuntut hutang, utility bills dan juga statement bank anda. Satu benda yang ditekankan oleh pegawai bank negara ialah apabila selesai taklimat, kita kena cepat sediakan dokumen. Sebab kebanyakan pemohon AKPK ni, program DMP, tersangkut bab dokumen. Jadi benda tu boleh drag untuk awak punya sesi kaunseling. Maksudnya selagi dokumen tak lengkap, anda tak boleh nak register sebab tak boleh nak upload dokumen yang proper. Ataupun anda upload dokumen yang tak betul ataupun tak cukup. Jadi bila buat sesi kaunseling, bila disenaraikan, ada dokumen yang tak lengkap, ada hutang yang tak dinyatakan, ada penyata yang tak ditunjukkan ataupun tak diserahkan. Jadi anda kena buat repeat semula, kena booking sesi kaunseling yang berikutnya, kena cari lagi dokumen. Jadi itu buang masa lah. Jadi pegawai bank negara beritahu dalam sesi itu dalam tempoh 2 minggu kena selesaikan secepat mungkin lah. Jadi saya ambil keputusan untuk 2 hari selepas sesi taklimat tu saya ambil cuti lah. Jadi saya pergi kepada semua pejabat lah, pejabat KWSP, pejabat bank-bank yang saya ada hutang kad kredit. Tapi hutang kad kredit boleh ambil penyata secara online. Pergi bank yang anda buat personal loan, ya, ada hutang-hutang yang disenaraikan dalam CCRS, tapi sebenarnya hutang tu dah selesai, cuma kita tak ambil status hutang habis bayar lah, surat pelepasan hutang. Surat tu penting sebenarnya, walaupun bank dah tak tuntut sebab kita dah habis bayar, tapi sebenarnya selagi surat tu tak keluar, dalam sistem nama anda tak dikeluarkan. Itu yang berlaku lah. Dalam email pengaktifan oleh AKPK, ada link untuk pendaftaran. Klik link tersebut dan anda daftar ke dalam portal AKPK. Kemudian login ke dalam portal melalui pendaftaran anda tadi. Dan di sini anda akan dapat masuk ke akaun anda yang telah disediakan oleh pihak AKPK. Kemudian sila update info berkaitan diri anda. Sila rujuk semula kepada nota yang telah diberikan oleh pegawai Bank Negara Malaysia ketika sesi taklimat. Daripada sini anda kena persiapkan diri untuk pendaftaran DMP. Untuk daftar program DMP secara online tu perlukan masa yang agak lama. Seingat saya habiskan dekat 2 hari baru selesai sebab banyak documentation yang nak disediakan. Semua dokumen-dokumen hutang yang anda ada perlu di-upload dalam sistem tu. Jadi kena scan dululah. Dan bukan itu saja, ada banyak information yang anda kena masuk dalam sistem. Contohnya siapa pemberi hutang, nama bank, sebagainya, nombor hutang, alamat dan macam-macam lagi lah. Cuma untuk borang tu saya tak boleh nak akses sebab status saya dalam AKPK ni ialah full settlement. Jadi yang borang DMP tu saya tak boleh nak akses lah buat masa ni. Saya hanya boleh akses kalau saya reactivate saya punya status. Maksudnya saya masuk semula dalam program. Jadi dia ada beberapa fasa. Cuma sekarang status saya dengan AKPK ialah full settlement. Kalau saya minta activation semula, baru saya boleh nampak borang tu lah. Tapi kalau saya buat benda tu, nanti saya punya record jadi kalang kabut pula, ya. Jadi saya terangkan apa yang setakat yang saya ada, documentation, supaya tuan-tuan faham tentang proses. Cuma borang original tu saya tak boleh nak masuk ke dalam portal dan activate balik akaun saya lah. Sila scan semua dokumen hutang anda kerana anda perlu upload dokumen itu semasa pendaftaran DMP dan tulis berkaitan tentang hutang anda, tarikh matang dan bayaran bulanan. Selepas selesai pendaftaran kes melalui proses DMP itu, barulah anda boleh pergi kepada
pemilihan sesi kaunseling. Kemudian sila tunggu notifikasi daripada AKPK melalui email anda tentang tarikh dan slot yang dipersetujui. Sila pastikan semua dokumen yang anda upload sedia untuk diserahkan. Semua dokumen yang telah diupload semasa proses DMP tadi hendaklah dibuat secara serahan tangan kepada pegawai Bank Negara Malaysia ketika sesi kaunseling tersebut, kerana dokumen-dokumen itu perlu disahkan semula sebelum pendaftaran kes anda akan berjaya dibuat dengan teliti dan lengkap. Okey, saya sharekan apa dia proses kaunseling. Semasa proses kaunseling, anda kena hadir ikut tarikh dan masa yang ditetapkan. Kemudian anda akan berjumpa dengan pegawai Bank Negara Malaysia yang berkenaan. Jadi semasa itu, perkara pertama kena serahkan IC pada beliau untuk buat semakan, pengaktifan. Kemudian kena serahkan dokumen ikut permintaan dia lah. Nanti dia akan minta satu demi satu. Sebab dia sedang semak dalam sistem online apa-apa yang anda upload lah. Jadi contoh dia minta penyata KRSP, beri penyata KRSP. Jadi dia akan tengok, semak. Dalam masa sama dia akan check apa yang maklumat yang telah anda key in dalam sistem. Jadi adalah benda yang silap sana silap sini kan, dia akan betulkan lah. Tapi masa tu dia bersifat dua hala. Dia macam interview lah. Dia tanya anda jawab, dia tanya anda jawab. Kemudian hutang ya. Jadi dia akan minta macam surat mahkamah ke ataupun surat penuntut daripada pemberi hutang. Dia tunjukkan. Daripada situ dia akan tanya banyak soalan lah. Sebab dia nak detail. Sebab apa yang tuan-tuan masukkan dalam DMP sistem tu ialah kita layman, kita tak biasa. Jadi ada maklumat dia akan tambah baik lah. Dia akan komen dan tambah baik dalam sistem. Jadi itu yang anda akan ikutlah dan buat. Jadi apa yang berlaku tu kita tengok semua documentation tu nak kena selesai dan masa tu baru kita bincang berapakah harga yang kita nak bayar dalam sebulan lah. Dan tuan-tuan akan terkejut. Macam saya masa tu saya bayar sekitar RM3,000 sebulan untuk semua hutang saya. Tiba-tiba AKPK kata, oh okey, bayar sekitar, saya ingat tak sampai RM400. Jadi saya pun macam terkejut sebab setiap bulan bayar hutang saja hampir RM3,000. Kad kredit lah, personal loan lah, kereta lah, macam-macam kan. Tapi bila tu nilainya sikit saja sebab dia nak kita ada lebihan wang kat tangan. Jadi daripada tu AKPK kan ajar kita teknik macam mana nak buat saving. Jadi selama tempoh saya berurusan dengan AKPK selama 2 tahun tu, saya diajar dan belajar untuk sentiasa simpan 20% sebagai saving. Jadi benda tu dah jadi habit sampai sekarang lah, Alhamdulillah. Selesai saja proses kaunseling bersama dengan pegawai AKPK, anda akan dapat penyata berkaitan tentang hutang anda dan kemudian anda tunggu maklumat daripada AKPK melalui email menyatakan bahawa anda telah berjaya dalam program DMP mereka dan anda akan dapat surat berkaitan tentang hutang-hutang yang telah disusun semula oleh pihak AKPK. Selepas dapat surat itu, anda kena buat pembayaran kali pertama. Dan proses ini semua sangatlah pantas dan mudah. Setiap bulan kita akan buat bayaran kepada AKPK dan AKPK akan bertindak macam ejen. Mereka akan ambil bayaran tersebut dan bayar kepada pihak-pihak yang memberi hutang. Jadi AKPK bukanlah bank tetapi pemudah cara. Jadi orang tengah lah. Jadi anda bayar AKPK dan AKPK bayar kepada semua pemberi hutang. Tapi dalam masa yang sama, pegawai AKPK akan berkata pada anda yang kalau anda ada peluang untuk bayar lebih, anda bayar lebih. Tetapi dengan AKPK, bayar ikut nilai yang dipersetujui. Contoh, sebulan semua hutang anda tu bernilai RM400, bayarlah RM400. Tetapi dalam masa sama, contoh kredit kad anda dah biasa bayar contoh bulanan mungkin RM1,000, anda tetap bayar RM1,000 sebab dia mempercepatkan tempoh. Sebab bila hutang-hutang yang didaftarkan tu dinamakan matrix. Bila matrix tu selesai, anda akan dapat partially settlement status lah daripada AKPK.
Jadi bayar hutang pada AKPK tu sebab kita nak benda tu valid. Validity ialah bersifat tiap-tiap bulan kalau anda dah dalam program AKPK, anda kena bayar. Kalau anda tak bayar, dia tak jadi valid. Jadi anda unprotected semulalah dengan pemberi hutang. Jadi anda kena servis hutang anda itu kena bayar dengan AKPK. Tapi dalam masa sama, kalau ada kemampuan, selesaikan hutang-hutang itu sendirilah. Sebab tu saya dalam tempoh 2 tahun, Alhamdulillah, saya dapat selesaikan semua hutang yang saya daftar dengan AKPK. Sangat-sangat terima kasih. Jadi selesai masalah hutang saya. Alhamdulillah. Dengan program DMP ini, semua hutang anda hendaklah dibayar kepada AKPK dan AKPK akan membayar kepada pihak pemberi hutang. Selesaikan hutang anda dan bangkit semula. Semoga video ini bermanfaat kepada anda dan kami mengucapkan ribuan terima kasih kerana anda telah like dan subscribe channel kami.